Okay, Assalamualaikum. Nama saya Naki. Sekarang ni kita dekat Wajah Kuasa Proton Jenjarum. Ni ada benda sikit nak cerita. Topik yang agak menarik. Nak cerita pasal Proton Saga Premium 2019. Seperti yang anda tahu lah, sejak 2019 sehinggalah tahun ni dan mungkin akan sampai ke tahun depan jugalah. Memang A lah Saga ni. Kita berjaya memintas kita punya pesaing yang paling rapat, iaitu Pro 2 lah. Tapi apa faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia comeback to Proton? Agak-agak kenapa? Hari ni kita akan review lah. Untuk menjawab soalan tu kita akan review apa yang bestnya pasal Saga 2019 ni. Sekarang ni hari ni kita dah ada kunci siap. Kita akan review penuh lah model ni kan. Ok, start daripada kunci sekali kan. Bagi aku kunci dia agak menarik lah kan. Tak macam Saga-Saga yang lama. Dia macam ada macam BMW punya style lah, ala-ala dulu kan, flip macam ni kan. Dan menarik. Sangat simple, kemas, cantik. Binaannya pun kemas, tak macam kunci Proton-Proton yang dulu. Tekan dia pun rasa macam rasa mewah lah. Tak ada rasa macam cokiah sangat lah kan. Auto release boot pun ada. Nanti kita akan test. Dan kalau ni feature yang ni dulu kita ada pada kereta premium Proton macam Suprema, Inspira, Preve. Apa dia? Itulah. Kita boleh alarm dengan kereta kita kalau kita shopping, pergi shopping dekat shopping mall ke apa kan. Tak jumpa kereta kita mana, ni lah. Kita akan tekan ni dan boleh dengar lah kereta korang dekat mana kan. Okay. Pada pendapat aku lah, personally lah, kenapa Saga boleh memintas banyak brand-brand lain daripada segi sale. Mungkin daripada segi outlook dia, daripada rupa dan package yang kita dapat berdasarkan lawan dengan compare dengan harga yang Proton offer, iaitu sekarang kalau ikut price list 41,147 dan sekarang ni untuk tahun ni ada lagi rebate 500 cash dia bagi, potong siap-siap diskaun. Boleh dapat lebih kurang 40,600 macam tu saja. Dan package dia kau dapat yang sangat berbaloi, siap ada dengan reverse camera dan safety feature Proton. Kalau contoh korang ambil yang basic sekalipun, yang manual, Saga pekak lah senang cerita kan, manual sekalipun ABS EBD siap. Itu yang best lah. Proton tidak compromise on safety lah. Daripada segi depan kan, dia punya yang ni paling best ni, LED lah. LED dia kan, DRL kan, DRL. Kita ada lampu LED, lampu LED dia, dan lampu biasa ni, lampu besar lah kan. Bagi aku design dia agak menarik compare dengan apa ni, kita lawankan dengan Infinite Grille by Proton ni kan. Semenjak Geely masuk, dia tukar outlook Proton ni yang depan ni kan. Dan dia punya logo ni nampak kemas, nampak cun. Lagi kalau korang pakai colour gelap macam ni lah, ni colour rosewood maroon kan, nampak mahal lah, tak nampak kereta murah kan. Plus lagi satu, Proton lah. Proton ni berbalik pada yang isu tadi lah, aku tekankan pada safety tu kan. Yes, body dia compare tu Pro 2 Beza, dia hampir 2 kali ganda lebih kuat lah. 2 kali ganda, 1.6 kali ganda lebih kurang, lebih daripada 1.5 kali ganda lah. Meaning body dia kalau ikut strength, kalau kita belajar fizik dulu kan, tak silap aku 890 megapascal kot, macam tu lah, ke 850 macam tu. Which is kalau Beza lebih kurang 590 je, tak sampai 600 megapascal lah body strength dia. So benda tu korang tak nampak sekarang, tapi kalau berlaku impact ada kesan lah, ada nampak lah kan. Okay. Sekarang kita tengok rim. Dan kita tengok dia punya rim sekarang ni, compare dengan package Saga yang kita dapat dulu. Bagi aku personally lah, rim ni sebagai rim standard OEM datang daripada kilang, korang dah tak payah tukar dah. Dan dia dah ngam dengan body dia, dengan outlook yang kita dapat untuk Saga Premium ni. Rim 15, tayar tebal 55 dan lebar 185. Kalau aku mungkin, kalau later on lah, kali kedua aku tukar tayar, mungkin aku akan pakai 195 pun dah cukup handsome lah.
tak payah tukar sport rim lah dah. Mungkin kalau aku dalam masa 3 tahun tu aku takkan tukar sport rim lah kan. Kalau lain-lain cadangan aku kalau nak tukar sport rim apa 337 lah kan, favorite rakyat Malaysia kan. Okey. Side mirror dia pula untuk semua model Proton kan. Yes, macam semua orang tahulah, kita banyak sharing the same side mirror lah. Persona lama sama, Saga baru sama, Saga FLX sama, tapi bagi aku dikenakan dengan design body Saga yang baru ni, Saga 2019 ni sangat ngam lah kan. Which is nanti kalau korang ada nak modify ke, nak tukar ke apa kan, korang boleh ambil Lotus Evora punya, Lotus Evora. Dia kembung sikit kat sini. Sekarang ni aku nak tunjukkan kat korang bahagian belakang Saga pula. Jom ikut. Perubahan yang paling aku suka lah daripada sejarah Proton Saga selama ni, aku suka benda ni sebenarnya. Chrome ni, PROTON ni lah, untuk menggantikan logo Proton yang logo harimau tu lah kan. Sebab apa aku suka macam ni? Sebab aku rasa bahagian belakang Proton ni, bahagian belakang kereta lebih sesuai untuk kita gunakan words lah daripada logo. Aku lebih suka dia menggunakan perkataan, di mana kalau kita tengok, kita sebenarnya kalau korang perasan, kita lebih banyak tengok bontot kereta daripada depan kereta. Sebab kita banyak follow orang kan. Kalau kita tengok bahagian depan kereta pun, pada kalau macam kereta berhenti ataupun kita tengok pada side mirror. So belakang ni bagi aku informasi yang sangat penting lah. Contoh ni brand Saga, kalau macam contoh apa lagi, variant kan, variant ni tu sebab lah brand-brand lain dia suka letak banyak tulisan lah kat sini kan. Macam Evo dulu apa, Tommy McKinnon, semua letak kat belakang kan. Lagi satu yang paling bestnya adalah design belakang dia ni siap macam acah-acah ada diffuser kat sini kan. Dan chrome lining yang nampak dia buat jadi macam lebih mewah dan juga lebih lebar lah. Walaupun hakikatnya Saga ni is boleh kata kategori small car lah kan, tapi dia nampak mewah dan nampak lebar. Okey. Lagi ni ada tepi kat sini. Ni dia sebenarnya dia wayang je. Ni nama dia aircon untuk tayar lah, vent untuk tayar lah kan. Dia macam untuk sistem penyujukan tayar dan juga untuk buang vacuum tayar, tapi malangnya sikit lah kan. Dia ni dummy sajalah. Tapi tak ada masalah. Kalau aku mungkin dah pakai 2 tahun kereta ni, aku sendiri akan lubangkan sendiri, hantar pada aksesori, lubangkan ni, dan aku akan masukkan jaring betul. Nice juga kan. Satu nak tunjuk macam mana cara nak buka bonnet. Kita tak boleh buka bonnet daripada luar lah, dia tak ada button lah. Ni safety lah. Satu choice, sama ada kita buka bonnet daripada dalam ataupun daripada kunci lah kan. Kita ada auto release boot, tekan Okey, dah terbuka dah. Okey, alright. So ni ruangan boot dia. Bagi aku untuk Saga, bagi segmen yang agak kecil, boot dia bagi aku sangat besar. Sangat besar lah kan. Sangat praktikal dan sangat besar. Jadi kalau korang tak minat kereta-kereta hatchback, inilah kereta yang paling sesuai. Okey, lagi satu, shotnya pasal Saga ni adalah kita boleh modify sendiri, DIY saja. Kita buat jadi auto release pop-up boot. Kalau macam biasa kita, kalau korang dapat daripada kilang, korang tekan, dia tak akan tendang. Kita buat acah-acah X70 lah. Banyak owner-owner Saga sebenarnya dah buat benda ni lah. Tapi kita nak tunjuk ke bos? Boleh lah, kita tunjuk Alright. Macam mana nak buat? Kat sana Okey. Kita boleh, kalau tangan korang kuat, cukup kuat, sebenarnya kita boleh adjust dia punya kedudukan lah. Benda ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, tapi korang kena try and error lah. Okey. Nak bagi dia punya kedudukan ni macam tegang sikit lah kan. Tegang sikit. Kita test. Okey, alright. Kita flip dia. Sama ada kita flip dia ataupun kita ubah dia punya kedudukan ni. Okey, kita try. Okey. Yes. Kalau korang nampak dia macam dia ada kick sikit tu kan, InsyaAllah berjaya lah. Jom kita try. Beza dengan yang tadi Okey.
Sekarang kita tekan, tengok berjaya tak berjaya eksperimen. Berjaya. Okey, ni real lah. One shot buat tu. Okey, luar dah cun. Sekarang kita nak tengok sebelah dalam pula. Jom. Okey, sekarang kita dah kat dalam, nak tengok seat pula. First nak tengok seat dulu. Okey, korang tengok sorry ni kereta baru, siap ada plastik lagi Okey, korang boleh tengok dia punya material dia ni. Kita dah back macam Saga zaman 90-an dulu. Zaman-zaman company kereta, car manufacturer banyak push dia limit untuk menghasilkan kereta yang terbaik, kereta yang paling power dan finishing yang paling baik. So untuk yang ni aku sendiri puji Saga dan Proton sebab dia bagi material yang best lah. Tengok seat dia walaupun dia bukan leather, tapi aku sangat berpuas hati dengan kualiti jahitan seat dia. Korang boleh tengok kualiti jahitan dia dan dia punya kualiti fabric yang dipakai ni agak tebal lah, bagi aku agak tebal compare dengan Saga, zaman-zaman Saga FLX, zaman-zaman Saga BLM. Kualiti dia agak sedih sikit compare dengan duit yang kita bayar untuk sebiji Proton Saga. Bagi aku kurang puas hati lah sorry. Okay, sekarang ni kita akan pergi dekat bahagian infotainment dia pula Jom. Ni kita ada kunci, nak kena start dulu flip. Okay, masuk sini, on. Okay, alright. Tengok nice tak? Okay, dia dah start. Okay, nice. Okay, tengok paparan music dia sini, tengok Okay, ni untuk music, ni untuk radio. Bagi aku kualiti dia sangat best lah. Untuk Saga Premium, korang boleh tengok dia punya ni lah, dia punya kualiti sound pun best. Korang ada boleh handle radio guna steering. Steering ni bagi aku sangat best dan sangat sesuai untuk Saga. Steering ni sebenarnya kita turunkan daripada model Preve dan juga Suprema lah Cuma bezanya untuk Saga ni dia tak ada wrapping leather lah Itu yang kurang sikit lah. Tapi genggaman dia best. Antara feature yang best lah kat sini adalah untuk Saga, kereta paling murah di Malaysia pun ada reverse camera. Tengok ada reverse camera yang sangat jelas. Okey, dia mungkin tak ada dynamic line macam Persona Premium ataupun Iris Premium, tak adalah. Tapi bagi aku dia sangat membantu sebabnya special untuk Saga ni dia wide screen. Kalau tengok dia punya kamera dia wide angle lah. Yang ni sangat membantu untuk kita reverse lah, meaning korang boleh nampak kereta daripada sebelah kiri dan kanan lah. Kalau setengah aksesori kamera yang kita boleh beli dekat kedai-kedai abang ataupun aftermarket punya kamera, reverse kamera, dia straight ke belakang saja, pandangan dia tidak wide lah. Itu bagi aku kadang-kadang susah lah. Korang dah reverse then tiba-tiba ada kereta di tepi, kita tak perasan dan boleh terlanggar ke apa kan. Seterusnya faktor yang paling best lah yang menyebabkan aku sendiri rasa teringin nak beli Saga ni adalah meter cluster dia yang baru ni lah best sangat. Cluster LED tengah ni, LED cluster kat tengah ni, dan juga analog meter untuk RPM dan juga speedo lah. Bagi aku sangat cun. Dia macam ala-ala macam BMW punya style, simple, kemas, dan informasi tu bagi aku sangat detail lah. Dan kalau contoh korang dalam keadaan pemanduan yang laju, korang boleh tengok meter ni sekejap, information cepat lah, very cepat lah kan. Jadi kita tengok sini, senang nak guna lah. Dia ada odo, ada trip, ataupun ni pedal response contoh kita tekan mileage dia, liter per 100 kilo ni dia maksudnya dia bergerak. Kita tekan kuat dia akan tinggi, kalau kita slow dia akan rendah lah. Kalau yang macam ni average fuel consumption lah, liter per 100 kilo. Kalau yang ni sebenarnya adalah kereta test drive, memang kita henjut kau-kau punya. Tapi pengalaman aku menggunakan kereta Saga ni, aku pernah buat lebih kurang 7 liter per 100 kilo dan juga
6.9, 6.8 pun pernah serendah 6.8 dah. Bahagian dalam aircon bagi aku sangat simple, sangat mudah untuk digunakan, tak banyak beza dengan Saga variant yang dulu lah kan. Cumanya bezanya kita ada yang ni auto lock untuk pintu, parking sensor ni kita boleh on, boleh off. Okey, ni kita cermin belakang, hazard light, dan juga kat sini ada special, kita boleh control ESC lah. ESC macam maksudnya korang boleh on dan off kan lah ESC ni. Dia sangat berguna pada kalau kita masa kita driving, dan juga improve keselamatan lah. Okay, alright. Dan korang kalau pergi kat pantai, korang kena off kan lah benda ni kan. Jadi sebab dia anti slip, tayar dia tak nak, dia control tayar supaya tidak terlalu slip. Jadi kalau macam korang dekat pasir ataupun dekat tempat-tempat yang licin, korang still lagi nak bergerak, korang kena off kan lah benda ni, dan biarkan dia berjalan secara natural, tak payah put on throttle. Okay, untuk radio kita untuk Saga ni tak ada high proton, macam Iris dan Persona, tapi kita ada macam-macam. Sini korang boleh cucuk USB dekat sini, cucuk USB, okey, dan boleh mainkan lagu dekat sini lah, ataupun radio, ataupun connect dengan handphone pun boleh, untuk tengok video pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan dia hampir macam korang punya Android handphone punya sistem. Jadi korang boleh setting banyak benda kat sini lah. Korang boleh tengok setting dia punya brightness, audio system kan, loudness, equalizer semua ada kan. Cantik tak? Cun tak? Korang ada macam-macam setting lah. Boleh flat, classical, heavy metal, hip hop, jazz, pop semualah. Cun. Okey, ataupun korang nak setting kat sini, ataupun home, ada file manager, dan sini boleh connect dengan korang punya phone. Terbaik. Cun. Okey, untuk size XL dan double XL macam aku lebih kurang, saya try masuk kat ruangan belakang, tengok okey ke tak okey. Okey. Okey tak? Okey. Bagi aku selesa lah. Sebab apa? Satu triknya adalah untuk seat depan ni, kita ada, kalau kamera boleh zoom sikit lah, dia ada korek sikit lah kat sini. Dia ada korek sikit ruangan untuk bagi besar sikit lah. Boleh improve lebih kurang dalam 1 inci lah. Dan bagi aku seat belakang dia ni tak berapa tegak sangat, so should be boleh membantu untuk macam long distance punya perjalanan. Alamak, selesa pula di belakang ni. Cun, selesa. Okay, right. Korang boleh tengok dekat sini, kita ada ruangan untuk botol air lah kat sini kan, atau botol minuman, can air ke apa, korang boleh letak kat sini. Nampak benda macam remeh, tapi bagi aku best lah. Kalau compare dengan Saga yang dulu, kita ada ruangan kat tengah ni lah. Ruangan kat tengah ni, dulu kita ada satu je pot untuk letak air minuman kan. Jadi dah bergaduh lah kalau 2 orang kan. Jadi so sebelah sini ada satu untuk Saga baru, dan kat sebelah kiri pun ada satu juga. Okay, alright. Dan semua tadi lupa nak bagi tahu, semua variant adalah semuanya ada power window. Kalau macam Saga FLX dulu, kalau kita beli yang spek yang rendah, belakang tak ada power window, tak best lah, kurang best lah kan. Dan kat sini special dia, sekarang pun teknologi dah banyak guna handphone kan. Korang seorang dah pakai lebih daripada satu handphone. Jadi kat sini ada 2 USB port, tak bergaduh dah untuk penumpang belakang lah kan. Okay, so kita dah go through sedikit sebanyak pasal aspek keseluruhan aspek Proton Saga baru 2019. Harap-harap info yang aku bagi ni dapat membantu korang untuk decide mana satu kereta pilihan korang, ataupun korang sendiri yang selama ni teringin nak beli Saga tapi masih lagi berfikir. So aku harap ini dapat membantu korang untuk buat decision yang baik. So Saga 2019, inilah pilihan korang.
Okay, alright. Sekarang ni kita nak terjah budak-budak servis lah. Nak bagi sedikit informasi jujur mengenai Saga yang aku tunjuk kat korang ni. Sama ada maintenance dia mahal ke, murah ke, ataupun korang berminat nak buat sendiri, boleh ke tak agak-agak kita nak modify sendiri ke apa kan. Jom. Okay, sekarang ni kita ada sebiji Saga juga. Kala yang sama dengan kita showroom kita tadi. Nak tanya Cik Arul. Rul, sekejap. Sekejap lah. Rul, sekejap. Busy lah. Aku nak tanya sebenarnya. Viewer nak tanya lah. Saga premium ataupun Saga baru kita nak, agak-agak berbaloi tak pakai? Ataupun kalau contoh macam aku beli, aku tak nak servis dekat service center, part dia mahal tak? Ataupun jenis DIY mekanik ni boleh buat sendiri tak kat rumah? Macam tukar gasket ke, tukar minyak hitam ke, susah ke, senang ke, ataupun terlalu banyak elektronik? Bagi dia tak senang, tak susah, tak senang lah. Dia boleh je buat kat rumah, boleh buat kat service center lah. Okay, alright. Tak kata elektronik dia tak banyak sangat lah. Macam S50 atau S70 lah. Saga yang Sonar tak banyak. Okay, alright. Contoh lah, kalau aku nak buat sendiri kat rumah, servis tukar minyak hitam, peralatan yang basic aku boleh pakai tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Spana 8? 14. Dengan pembuka all filter saja. Pembuka all filter. Okey, itu saja ya. Itu saja. Alright, cantik. Thank you Rul. Thank you. Okey, right. So, korang sendiri dah dengar kan jawapan jujur daripada dak-dak servis tim kita orang kan. Tu lah. Boleh pakai, tak ada masalah. Elektronik tak complicated sangat lah. Boleh pakai, boleh pakai. Okay, so akhir kata daripada aku, thank you kerana menonton video ni. Dan kalau korang sekiranya korang berhajat untuk memiliki kereta Proton Saga ni, korang boleh roger aku dekat number yang ni, ataupun datang direct ke showroom kita di Wajah Kuasa Jenjarum, Selangor. Anytime, insyaAllah cari aku, Naki. Jom.